Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala izin teman kita malam ni. Okey, untuk maklumat sebenarnya program ni kira mengejut mengejut sebenarnya. Jadi kebetulan petang tadi masa ada kelas lelaki, sentuh sikitlah bab ni, rupanya ramai yang tak dengar lagi rupanya. Jadi tu yang buat sekejap lah malam ni. Jadi panggilan ni pun terpulang pada Cikgu Ani, Win, lagi siapa ke yang terlibat kan. Saya hantar mana yang pedan sajalah last minute jadi minta maaf lah. Tak apa kalau tak jelas ke, kita boleh ulang-ulang benda ni Baik, sebenarnya tajuk ni saya dah bentangkan sebelum ni pada 2019 dulu di Pusat Tahfiz Madani di Teluk Intan. Kami buat daurah pengajian Al-Quran di sana. Jadi untuk orang awam samalah. Jadi saya rasa elok saya kongsi juga kan dengan kawan-kawan yang daripada junior, Talaki Junior dan Quran Bestari yang mana tak sempat ikut kelas ni dulu Baik kita tengok tajuk ni dulu masa kita buat adalah kaedah bacaan Al-Quran dengan betul. Ini sebenarnya masa program ni banyak dia punya tajuk-tajuk kecil. Jadi saya ambil di sini tentang surah Fatihah Itu kaedah bacaan yang betul pada surah Fatihah jadi ni tajuk dia lah. Baik, ini kata Imam Ibn Al-Jazari ni kita pegang sungguh lah pasal berkaitan dengan Al-Quran juga ni. Apa kata dia yang selalu saya sebut wal akhdhu bitajwidi hatmun lazim man lam yujawwidil Qur'ana atim. Dan beramal dengan tajwid itu suatu kewajipan yang dijadikan kelaziman. Barang siapa yang tidak mentajwidkan akan Al-Quran maka ia berdosa. Dan disambung lagi di situ, li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Kerana Allah telah menurunkan Al-Quran dengan tajwid. Dan demikian jugalah iaitu Al-Quran itu beserta tajwid tadi sampai kepada kita. Yang itu yang kita nak pegang Jadi bila kita mula membaca Al-Quran maka tak boleh tidak kena tahu jugalah bab tajwid Al-Quran itu sendiri. Baik, kita buka dengan hadis Rasulullah SAW yang menyebut wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahilallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memilih jalan yang ada padanya ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Jadi bermaksud dia apa sahaja ada majlis ilmu jangan lepaskan peluang kalau kita ada kesempatan. Hadis riwayat Muslim sama kawan. Dia tak kira lah apa saja tajuk yang majlis ilmu tu ikutlah kalau ada kelapangan. Baik, surah Fatihah suratul Fatihah. Jadi pembentangan ni dulu kami buat ada 4 bahagian. Iaitu yang pertamanya keistimewaan surah Fatihah tu sendiri. Kemudian kepentingan surah Fatihah kita akan tengok nanti. Kemudian hukum tajwid suratul Fatihah pun kena ambil tahu juga. Dan ini tasmid suratul Fatihah ni tidak terlibat malam ni kan. Ini masa kita buat daurah dulu. Baik, surah Fatihah keistimewaan surah Fatihah ni iaitu mengatasi semua kitab-kitab samawi. Yang tu Kata Imam Abu Hasan Al-Ansari, seorang ulama kalam,
bagi ahli sunnah wal jamaah melarang meletakkan kelebihan ke atas sesuatu surah atau ayat-ayat Al-Quran atas alasan tiada kelebihan atau kekurangan atas sesuatu surah atau ayat Al-Quran. Semua surah atau ayat adalah mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita memang dilaranglah mengatakan surah ni bagus, ini tinggi, ini tidak tidak ada orang kata kelas-kelas pada setiap surah Al-Quran ni. Ya, semuanya sama. Kenapa? Dia merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, namun begitu terdapat hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keistimewaan beberapa surah dan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ya. Banyaknya kalau kita tengok dalam hadis Rasulullah SAW, ada beberapa surah macam Al-Mulk, surah Sajadah. Jadi kita boleh nampak di situ tentang keistimewaan surah-surah tersebut. Ini antaranya ya. Jadi diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qara'a Fatihal kitab fa ka'annama qara'at Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Yang bermaksud siapa yang membaca Fatihatul Kitab, jadi surah Fatihah, maka seakan-akan dia telah membaca Taurat, Injil, Zabur dan Al-Furqan. Jadi yang antara hadis-hadis ni lah. Ini mana kelebihan surah Fatihah. Kemudian surah Fatihah ni juga ialah sebuah surah yang bila diamalkan dia memberi satu kelebihan, iaitu aman dari segala bahaya. Diriwayatkan juga dari Al-Buzzar, dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza qara'ta Fatihatal Kitabi wa qul huwallahu ahad fa aminta min kulli syai'in illa al-maut." Atau kama qala. Bila engkau baca Al-Fatihah dan qul huwallahu ahad, maka amanlah engkau dari segala sesuatu kecuali dari maut. Ini antara boleh kita jadikan zikir kita sama ada waktu pagi ke waktu malam sebelum tidur tu, sekurang-kurangnya kalau tak tahu nak zikir yang lain, bacalah dua surah ni. Hadis dia ada sebut di sini, kalau kita amalkan Fatihah dan Qul huwallahu ahad, itu surah kelas kita ni, maka aman dari segala sesuatu, dari gangguan segalanya, melainkan maut sajalah. Itu maksud dia. Kemudian yang ketiga, dia sebagai doa. Surah ni juga sebagai doa. Sebab apa? Keseluruhan surah Al-Fatihah yang ini 7 ayat tu mengandungi ungkapan yang berbentuk doa. Antaranya pada ayat yang kelima tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah, dan pada engkaulah sahaja kami mohon pertolongan. Ini suatu permohonan kita. Nanti kita tengok kelebihan dalam surah Fatihah. Kemudian lagi pada ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon supaya ditunjukkan kami jalan yang lurus. Di sini Jadi kalau kita memohon sesuatu dalam kekeliruan ini antara doa-doa yang kita boleh gunakan. Supaya Allah Ta'ala tunjukkan pada kita jalan yang betul. Kadang kita keliru nak pilih yang itu ke yang ini ke, yang itu betul ke, yang ini ke yang betul. Jadi kita mohon dengan Allah Ta'ala, rujuk dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita ditunjukkan perkara yang betul. Itu yang kita nak. Kemudian keseluruhan surah Al-Fatihah itu sendiri, yang 7 ayat itu tadi mengandungi ungkapan yang berbentuk doa. Antara pada ayat yang ke-7 tadi itu, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa yang kita mohon di situ, iaitu jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang-orang yang engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Bermaksud pada ayat yang ke-7 ni, kita minta supaya jalan yang kita minta yang diberi nanti insya-Allah
adalah jalan seperti yang ditunjukkan pada zaman sahabat-sahabat dulu. Pada solihin, pada zaman-zaman tabi'in. Jalan yang betul. Iaitu yang dikatakan di zaman salaf tu. Ya. Yang itu yang kita minta. Bukan jalan yang kau murkai. Iaitu jalan yang ditunjuk, yang diamalkan oleh Nasara ataupun Yahudi. Ya. Yang ni yang kita minta. Yang dimurkai ini adalah orang-orang Yahudi. Ya. Dan yang sesat tu adalah orang-orang Nasrani. Ya. Yang itu yang kita minta elakkan. Sebab apa? Tanpa kita sedari, kadang-kadang kerja buat kita apa ataupun amalan kita ya, kadang-kadang mungkin menyerupai mereka. Itu kita takut tu. Jadi kita tak pasti. Jadi di sinilah kita minta dengan Allah Ta'ala tunjukkan jalan yang betul. Jalan yang Islam betul. Bukan yang kita ambil daripada agama lain ataupun amalan pada orang kata kaum-kaum yang lain ya. Itu kita cuba elakkan. Seterusnya, surah Fatihah ni dia mendapat jawapan langsung dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, kami berada di belakang imam masuk solat, maka berkatalah imam itu kepadaku, bacalah Al-Fatihah dalam hatimu kerana aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, telah berkata Allah Azza wa Jalla, aku bagi solat. Di sini maksud dia surah Fatihah tu, antaraku dan hamba-ku menjadi dua bahagian. Maksudnya, seperdua untukku dan seperdua lagi untuk hamba-ku. Dan bagi hamba-ku, apa yang mereka minta. Apabila hamba-ku itu berkata, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hamba-ku memujiku, kata dia. Dan apabila hamba-ku berkata, Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab, hamba-ku menyanjungiku. Dan apabila hamba-ku berkata, Maliki Yaumiddin, Allah menjawab, hamba-ku memuliakanku. Dan apabila hamba-ku berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, ini seperdua untukku dan seperdua untuk hamba-ku. Bagi hamba-ku apa yang ia minta, dan apabila hamba-ku berkata, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah menjawab, ini semuanya untuk hamba-ku dan bagi hamba-ku apa yang ia minta. Ini antara kelebihan-kelebihan surah Fatihah. Yang bermaksud, tiga yang pertama tu yang adalah pujian-pujian kita kepada Allah Ta'ala. Jadi bila kita membaca suratul Fatihah, biarlah baca satu ayat. Jangan kita sambung-sambung ataupun kita baca dengan cepat. Biarlah, dah habis satu ayat tu ambil nafas, baru mulakan balik bacaan ayat berikutnya. Sebab apa Allah Ta'ala nak jawab permohonan kita tu. Sampailah ke akhir ayat tu. Ini antara yang apa yang diriwayatkan melalui Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu lagi kita tengok di sini ini daripada hadis Qudsi yang beritahu Fatihah itu ada dua bahagian Bila kita baca Allah menjawab selepas ayat yang kedua tu. Ini antaranya hadis Qudsi ada yang kuat yang menunjukkan bahawa apabila kita membaca suratul Fatihah, Allah Ta'ala akan menjawab bacaan kita itu. Ini antara maksud dia. Wahai Bani Adam, aku telah menurunkan kepadamu 7 ayat. 3 di antaranya untukku, 3 lagi untukmu. Sedangkan yang 1 untuk kita bersama. Adapun yang 3 untukku ialah Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Yang 1 untuk kita bersama ialah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari pihakmu melakukan ibadah, sedangkan dari pihakku memberi pertolongan. Ini dia. Kerja kita sebagai hamba tu aja, tu buat perintah aja. Buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang.
maka apa yang Allah Ta'ala akan bagi? Akan memberi pertolongan. Ini ya, daripada hadis kursi itu sendiri. Kemudian sambungan dia di sini, adapun yang khusus untukmu ialah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, hadis kursi ini diriwayatkan oleh Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Awsat yang bersumberkan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya, Ubay bin Ka'ab ni salah seorang sahabat yang bertindak sebagai penulis wahyu Rasulullah SAW juga dia ni. Ya. Ini kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Kita tengok tentang jawapan yang Allah Ta'ala berikan. Ya. Semasa kita membaca basmalah, ini belum ada jawapan lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau boleh kita tahulah makna dia sekali kan. Baru bacaan kita tu lebih khusyuk, lebih fokus apa yang kita tuntut. Ya. Selepas kita membaca ayat yang kedua, baru Allah Ta'ala menjawab. Ini ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah. Macam ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Jadi sini Allah Ta'ala mula menjawab. Hamdani abdi. Ataupun dalam riwayat lain dia kata hamidani abdi. Iaitu hamba-ku memujiku. Nampaknya kita baca satu-satu ayat. Biar sempat kita bernafas orang kata untuk memberi laluan jawapan ni. Kemudian pada ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Ta'ala menjawab. Ya. Asara alayya abdi. Hamba-ku menyanjungiku. Majjadani abdi, hamba-ku memuliakanku. Masa kita baca Ar-Rahman, itu jawapan hamba-ku menyanjungiku. Ar-Rahim, hamba-ku memuliakanku. Ini yang untuk daripada kita ni. Kemudian Maliki Yaumiddin. Allah Ta'ala menjawab, Fawwada ilayya abdi. Ya, hamba-ku telah berserah diri kepadaku. Yang itu maksudnya. Ya. Jadi pada yang kita kata yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, iaitu hari akhirat. Mana kita serah diri betul. Ya Allah Ta'ala jawab terus. Hamba-ku telah berserah diri kepadaku. Mana kita declare di dunia lagi. Ya. InsyaAllah di sana besok kita mendapat perlindungan. Kemudian pada ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dia yang kita mohon ni. Apa Allah Ta'ala jawab? Hadza baini wa baina abdi. Ini adalah sebahagian untukku dan sebahagian untuk hamba-ku. Maksudnya ini yang dikatakan dibahagi. Satu potongan ayat ni untuk Allah Ta'ala, satu lagi untuk kita. Di mana hanya engkau lah saja ya Allah yang kami sembah. Ini yang daripada kita kepada dia. Dan kepada engkau lah sahaja kami mohon pertolongan. Ini Allah Ta'ala nak balas balik apa yang kita minta. Di sini yang dia kata bagi dua. Ya. Itu yang jawapannya. Hadza baini wa baina abdi. Kemudian bagi ayat yang ketujuh. Ayat yang keenam. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini belum diberi jawapan lagi. Setelah habis kita baca ayat yang ketujuh, baru ada jawapan. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa jawapan dia? Wali 'abdi ma sa'ala. Dan bagi hamba-ku apa yang dimintanya. Allah Ta'ala jawab dah di situ. Mana apa yang kita minta, di sini Allah Ta'ala terus masa tu juga diberi jawapan. Ya. Dan satu lagi ayat yang kita baca tadi, dia jawab, Hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Ini semua untuk hamba-ku. Dan bagi hamba-ku apa yang dimintanya. Bermakna di sini, segala puji-pujian yang kita ucapkan tadi itu bagi Allah Ta'ala bukanlah penting sangat untuk dia. Dia pun tak memerlukan. Kalau orang tak puji dia pun tidak ada apa rosak pada dia pun. Tidak ada cacat celanya. Maka di sini Allah Ta'ala balikkan balik segala pujian-pujian yang kita sebut tadi itu pada kita balik. Itu kelebihan surah Fatihah ni tadi. Allah Ta'ala sendiri beri jawapan di sini. Dalam riwayat lain dia kata, Sa'ala abdi ma sa'ala.
Kalau kita tengok ada 2-3 C's tentang jawapan Allah Ta'ala ni. Makna dia tak lari, itu juga. Baik. Seterusnya kita tengok kelebihan surah Fatihah ni pula. Yang tadi bila kita baca surah Fatihah, mendapat jawapan terus daripada Allah Ta'ala. Maka di sana kita dah dapat faham supaya suratul Fatihah ni jangan dibaca dengan gopoh, jangan kalut. Baca ayat sampai habis, jangan sempurna. Kemudian yang kelima ni, surah Fatihah dia memiliki banyak nama. Banyaknya nama menunjukkan mulianya Tuhan Ampunya Nama. Ini kaedah Arab, bahasa Arab. Kalau kita tengok orang Arab sendiri kan macam-macam nama yang diberikan, diapakan kepada mereka sebagai kurniah. Rasulullah SAW sendiri pun antara nama dia Abu Qasim kan. Itu antara Al-Amin. Banyak nama yang diapakan sandarkan kepada Rasulullah SAW. Jadi nama-nama surah Fatihah ni ada yang disebut di dalam Al-Quran, yang disebut dalam hadis. Antara dia dalam surah Hijr ayat 87. Yang dikatakan, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Dan Al-Quran yang agung dalam Al-Quran. Jadi yang bermaksud itu, Sab'an Masani tu. Antara nama lain bagi surah Fatihah ni, Sab'an Masani. Itu antara dia lah. Ini yang disebut dalam surah Al-Hijr ayat 87. Surah Fatihah juga dikenali antaranya dengan nama-nama berikut. Ini antaranya Al-Fatihah ataupun Fathatul Kitab, iaitu pembuka kitab. Ini antara nama dia. Kalau kita jumpa dalam matan ke dalam kitab disebut atas nama-nama ini, itu merujuk kepada surah Fatihah lah tu. Yang kedua juga dikenali sebagai Ummul Kitab. Iaitu induk kitab yang bermaksud semua persoalan yang terdapat di dalam Al-Quran, iaitu yang berkaitan dengan ketuhanan, alam, akhirat, ibadah dan sejarah-sejarahnya, semua ada di dalam itu. Itu maksud dia. Kemudian yang ketiga juga dikenali dengan nama Ummul Quran, yang bermaksud isi surah Fatihah ni dianggap keringkasan isi seluruh Al-Quran. Ini begitu sekali. Ini ulama mufassirin meletakkan di sini apa yang ada terkandung di dalam 30 juzuk Al-Quran tu, daripada Alif Lam Mim awal surah Al-Baqarah sampailah surah An-Nas di akhir sekali tu, secara ringkasnya terdapat di dalam suratul Fatihah. Jadi kalau kita ikuti pengajian tafsir Al-Quran ada ustaz-ustaz yang hebat tu, mereka mentafsirkan surah Al-Fatihah ni kadang makan masa berbulan baru selesai satu surah. Itulah punya banyaknya maklumat yang terdapat di dalam surah Fatihah ni. Kemudian dia juga dikenali sebagai Al-Quran Al-Azim. Itu isi surah Al-Fatihah ni semuanya mengenai masalah-masalah yang amat besar dan agung. Ini antara dia lah. Kemudian dia juga dikenali sebagai As-Sabul Masani, Sab'ul Masani. Itu 7 yang berulang-ulang. Nama ini paling banyak disebut dalam hadis. Antaranya dikenali sebagai 7 ayat yang diulang-ulang. Kemudian dia juga dikenali sebagai Al-Wafiyah. Mencakup kerana mencakup. Kerana surah Fatihah mencakupi seluruh isi Al-Quran dan meliputi mengenai ketuhanan dan insan dalam surah Fatihah. Ini antara nama-nama yang diberi oleh ulama. Kemudian Waqiyah. Nama ini diberi oleh Yahya bin Abu Kathir yang bermaksud menjaga orang-orang yang membacanya dari berbagai-bagai bahaya dan penyakit. Itu yang dikaitkan dengan hadis di atas ni kan. Barang siapa membaca surah Fatihah dan surah Al-Ikhlas, maka ia dilindungi, aman dari segala bahaya, malaikat maut tadi tu. Sinilah maksud dia tadi. Jadi kalau kita kaji betul-betul Fatihah ni, nama dia, dalam kitab sebut ada 30 nama. 30 nama. Nama ini disebut dalam berbagai-bagai hadis dan sahabat-sahabat serta tabi'in. Jadi kalau kita nak tengok tentang perbahasan surah Fatihah, saya tak bawa lah kitab dia balik. Nama kitab dia Samudra Fatihah. Apa Arifin dengan nama penulis dia tu. Cuba cari kitab tu, boleh sebagai rujukan. Baik, kita terus kepentingan surah Al-Fatihah. Ini bahagian yang kedua pula. Tadi bahagian pertama tadi. Ini bahagian yang kedua.
kepentingan surah Al-Fatihah ni tadi. Iaitu merupakan surah yang menjadi rukun qauli dalam solat. Baik, kita tengok ni, bagi kita yang berpegang pada mazhab Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, kalau kita tengok dalam jilid 1 lagi ada sebut. Jadi kalau yang mana yang ada kitab Imam Syafi'i, kitab fiqh Imam Syafi'i, cuba rujuk di muka surat 159 ni. Jilid 1 tu, dia kata syarat-syarat sah bacaan Fatihah. Yang pertama, pembaca mestilah mendengar bacaannya itu sekiranya ia mempunyai pendengaran yang normal. Jadi Fatihah ni kalau dalam solat tak bolehlah baca orang kata dalam hati elakkan. Mesti dibaca sekurang-kurangnya dia didengari oleh telinga dia sendiri. Jadi bagi muslimah, ini kena jaga-jaga sikit lah. Kalau bagi yang laki-laki, dia boleh baca agak kuat sedikit sekadar dia dengar dan orang sebelah dia saja yang kiri kanan dia je dengar. Kalau orang yang ketiga, yang keempat dengar, bacaan tu makruh. Dilarang. Tapi bagi muslimah, dia sendiri saja yang dengar. Elakkan boleh didengar oleh orang yang sebelah dia tu. Itu antara inilah adab membaca surah Fatihah dalam solat. Jangan kuat sangat sampai mengganggu jemaah di kiri kanan kita. Baca dengan bunyi angin pun tak elok biar dia dengar betul. Baca dalam hati apatah lagi lah, memang dia tak boleh lah Kemudian yang kedua dia kata bacaannya mestilah secara tertib, iaitu mengikut susunan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Tak boleh lah tunggang balik bunyi dia kan. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, di samping meraihkan makhraj, iaitu tempat keluar huruf, dan menzahirkan bacaan yang bertasydid. Okey, ini penting Kita dah belajar tajwid, lalu ditegurkan tentang kepentingan makhraj huruf. Biar betul tempat keluar huruf tu, dan kita pun ramai yang dah tahu makhraj setiap huruf ni. Kemudian yang penting juga dalam bacaan Fatihah, pada huruf-huruf yang bertanda sabdu, tasdid tu. Yang itu. Kesalahan yang selalu disebut adalah meringankan sabdu ataupun menambah sabdu ataupun menghilangkan sabdu. Ini keadaan yang berlaku kadang kita tak perasan. Maka itu pasal Fatihah ni elok selalu disemak bacaan kita. Kemudian yang ketiga, hendaklah dia melafazkan satu-satu kalimah itu dengan lafaz yang tidak mengubah maknanya. Sekiranya ia melafazkannya dengan satu lafaz yang tidak mempengaruhi kesahihan maknanya, maka Fatihahnya tidak batal. Boleh. Kadang-kadang contohnya lah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Antaranya sebutan pada huruf-huruf tu. Contoh. Pada huruf Ra. Kita baca dengan Ra. Kalau kita biasa dengar orang baca dengan Ra, masih tidak mengubah makna lagi. Tetapi kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita dengar orang baca, ataupun kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ain jadi Hamzah. Ataupun Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ain ni betul. Tapi Ha-nya tu pula. Dia ada perbezaan antara Ha simpul dengan Ha pedas tu. Biar bunyi itu biar betul-betul tepat dengan huruf tu sendiri. Ini antaranya yang menjadi kesalahan dalam bacaan. Nanti kita tunjukkan tentang tempat-tempat yang kerap berlaku kesalahan dalam Fatihah ni. Okey, seterusnya kita tengok dulu. Apa lagi kata Imam Syafi'i dalam kitab mazhab Syafi'i. Iaitu yang keempat, dia kata, hendaklah dibaca dalam bahasa Arab dan tidak sah dibaca terjemahannya kerana terjemahan itu bukan Al-Quran. Ini kita semua faham. Kemudian yang kelima, bacaannya mestilah dibaca dan disempurnakan ketika dalam keadaan berdiri.
Sekiranya dia rukuk dalam keadaan bacaan Fatihahnya belum sempurna, maka bacaan Fatihahnya itu batal dan wajib diulangi semula. Jadi ini hati-hati ya, kadang-kadang kita lambat nak masuk saf, imam dah apa ni, dah separuh dah dalam rakaat pertama tu kita pun masuk, kita pun baca Fatihah, imam rukuk, kita tak habis Fatihah, kita rukuk. Elak jangan begitu ya, kena habiskan. Kena habiskan. Jadi jangan kita separuh Fatihah kita rukuk ataupun kita sambung bacaan Fatihah itu semasa dalam keadaan rukuk. Itu boleh membatalkan solat kita. Dia kata jika rosak Fatihah maka batallah solat. Ya. Nanti kita tengok contoh-contoh tempat yang kerap berlaku kesilapan tanpa disedari ya. Pada contoh ayat nanti. Okey, ini satu dalil ya daripada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahawa Nabi SAW bersabda, La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, kata dia. Tidak sah sembahyang sesiapa yang tidak membaca suratul Fatihah. Ini yang menjadi amalan mazhab Syafi'i kita lah ya. Baik, satu lagi kita tengok sedikit sini ya. Dalam kitab Imam Syafi'i di muka surat 168 dalam bab jilid yang pertama juga. Iaitu bacaan tasyahud. Ini ada disebut ya, saya nak kaitkan sedikit. Sama juga tuntutan bacaan tasyahud dengan bacaan Fatihah dalam solat. Tuntutan dia tak banyak berbeza dia. Apa kata dia? Menjaga makhraj iaitu tempat keluar huruf dan segala syaddah, iaitu sabdu ketika membacanya. Kena jaga betul ya makhraj huruf dan tanda-tanda sabdu yang ada di atas setiap huruf tu. Sekiranya berubah makhraj atau tidak mengambil berat dengan bacaan syaddah, iaitu sabdu, atau salah dalam menyebut kalimah sehingga mengubah maknanya, maka batal bacaan tasyahud dan wajib diulang bacaannya semula. Kalau kita rasa tak kemas bacaan tadi, ulang balik. Jangan kata, tak apalah sikit aja. Jangan ya. Kalau kita rasa tertinggal sabdu ataupun terkali huruf, betulkan balik. Ini antara kesalahan-kesalahan yang kebarangkalian boleh berlaku. Dalam Fatihah dan dalam tasyahud ni sama tuntutan dia. Baik, hukum tajwid dalam surah Fatihah ni kita tengok ya. Bacaan Rasulullah SAW iaitu bertajwid. Ini daripada hadis yang diriwayatkan melalui Anas radhiyallahu anhu. Dia kata adalah bacaan Rasulullah SAW itu panjang. Jadi Anas dia menunjukkan bacaan baginda dengan memanjangkan pada Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini bermaksud Fatihah ni yang sempurna adalah bacaan bertajwid tadilah. Terutama pada ma'rif sukun tu. Biasa kita baca jangan cepatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tak menepati tuntutan untuk dibaca ya. Jadi elakkan bacaan macam tu. Pasal apa Rasulullah SAW sendiri menunjukkan bacaan ni yang diriwayatkan melalui Anas radhiyallahu anhu. Dia kata bacaan Fatihah Rasulullah tu panjang. Dan ditunjukkan dalam hadis itu tempat-tempat yang Rasulullah panjangkan bacaan. Seperti yang kita dah belajar dah dalam ilmu tajwid kita. Dan itu juga yang menjadi amalan kita sekarang. Jadi kalau kita baca sendiri sebagai wirid, jangan baca laju-laju. Paling tidak macam pada ma'rif di sukun tu, 2 harakat. Itu paling tidak lah ya. Kalau kita mampu ambil 4 harakat tu paling elok. Jadi hukum tajwid dalam surah Fatihah pada lafaz jalalah. Jadi lafaz jalalah ni kita boleh tahu pada kalimah Allah tu. Kalau huruf sebelumnya berbaris fathah ataupun dhammah, maka dia dibaca dengan targhib. Kalau sebelumnya itu berbaris kasrah, dibaca dengan tahqiq. Rasulullah contoh. Ataupun Rasulullah. Kalau sebelumnya berbaris kasrah, Rasulillah. Janganlah Rasulillah. Dia tak maulah macam tu.
Ini antara tempat yang perlu kita jaga dalam surat Al-Fatihah. Ya. Ini di antara dia hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam suratul Fatihah. Ya. Daripada 7 ayatnya, termasuk basmalah tadi, dia ada 29 kalimah. Ya, dia ada 141 huruf, ada 14 sabdu, ada 5 hukum izhar, 4 izhar syafawi, ada 1 izhar halqi. Kemudian ada 12 mad asli. Ini semua kena jaga dalam bacaan biar kita tahu ni. Kemudian ada 7 ma'rid disukun yang boleh dibaca dengan 4 harakat. Ada 1 mad lazim kalimi musaqqal. Ini mesti dibaca dengan 6 harakat pada mad lazim kalimi musaqqal. Pada waladhdallin tu. Cuba biasakan bila kita baca Fatihah pada mad lazim kalimi musaqqal ni dapatkan juga 6 harakat. Jangan ambil mudah. Kalau kita semak bacaan, kadang-kadang harokat untuk mad lazim dan harokat ma'rid li sukun tu sama je. Jadi alasan dia tak sampai nafas. Jadi dah ditunjukkan cara mana kita nak pastikan nafas kita sampai. Kaedah membaca surah Al-Fatihah terutama pada ayat yang ke-7 tu. Memang boleh dapat 6 harokat pada mad lazim tu. Kemudian ada 4 suara lin di situ iaitu hukum lin yang dibaca dengan 1,5 harakat. Jadi pada suara lin ni pun ada juga bentuk bacaannya supaya kita tidak mengubah suara dia tu. Nanti kita tengok daripada contoh ayat dia nanti. Ini antara kesalahan-kesalahan yang dalam bacaan yang membatalkan bacaan. Tak apa, yang ini agak kecil tak nampak. Iaitu antara dia meringankan sabdu, kemudian menambah sabdu. Tak apalah, pasal ni kecil sangat mungkin tak nampak. Saya tunjukkan pada ayat dia nanti. Di sini. Okey. Yang ni yang kena jaga betul. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang tak jelas di situ, pada ba dengan sin tu pun. Yang dengar s aja. Ba kasrah tak jelas. Tak mahu Bismillah pada kalimah Allah. Pegang betul-betul pada sabdu tu. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Itu langsung ringan sabdu. Tak mau Bismillahirrahmanirrahim. Pegang begitu. Ini ha pedas ni. Jangan ataupun pada alham tu boleh lagi lah walaupun dia ha bunyi ha. Tapi dia mungkin dengan suara tu dia tak boleh nak ubah, nak buat macam mana kan. Yang eloknya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tempat yang saya bulatkan tu itu ambil perhatian sedikit. Pada alham tu pada huruf ha ha ni ha pedas. Kemudian pada Rabbil, ba yang bersabdu hendaklah dipegang dulu. Jangan dibaca ringankan sabdu pada ba tu. Contoh dia ringankan begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil. Dia tak mau Rabbil. Pegang ba tu dulu. Ada bunyi dulu dalam bacaan. Baru dibariskan ba tu. Okey, kemudian pada ain pada yang kedua tu. Al-Alamin bukan a. Kalau a tu dia bunyi hamzah. Kemudian pada ya mat di hujung tu, jangan dibawa terus ke dalam nun. Maksud dia bacaan dia bunyi begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min. Dia bersekali ya dengan nun tu dia dalam hidung siap-siap dah. Tak mau pisahkan. Ya suara ni di rongga jauh. Dah habis 4 harakat ataupun 2 ataupun 6 tu pulang. Baru ambil suara nun yang ditekan bawa ke hidung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min. Di situ bunyi dia. Baik, seterusnya pada ayat yang ketiga tu. Ar. Ar, jangan or. Jangan o. A. Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu juga pada nir. Jangan dibaca Ar-Rahmanir-Rahim. Banyaknya silap di situ. Pertama, A jadi O.
Ni jadi nu, macam mana ke bunyi? Ar-Rahman, new. Begitu bunyi dia. Takrir ra pun tak jelas. Ya. Ra yang bersabdu, takrir dia tu kena lebih sedikit. Ya, menunjukkan dia bersabdu. Kenapa ya? Ini dalam hukum idgham samsi yang bermaksud huruf selepas lam tu bersabdu. Ya. Sabdu tu mewakili huruf lam ta'rif. Jadi kalau huruf yang bersabdu tu ada sifat takrir, lebihkan takrir tu menunjukkan lam dah masuk ke dalam dia. Kalau huruf tu memiliki sifat tafasyi contohnya, lebihkan sifat tafasyi tu. Ya. Ash, begitu ya. Mana dapatkan suara tafasyi baru dibariskan huruf shin tu. Itu antara yang perlu kita fahamlah. Okey ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, pada ha tu ya, ayat yang 3 tu, yang warna biru tu, bila huruf yang membawa tanda sukun, sifat dominan itu kena jelas. Ya. Mana macam ha tu sifat pedas tu, dapatkan dulu sifat pedas dia tu, bunyi pedas dia tu, baru kita pindah ke huruf mim di depan dia tu ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu ya. Okey, pada ayat yang seterusnya, ayat yang keempat tu, pada mim tu ya, warna biru tu, jangan dia ada dulu baru dia bariskan mim ya. Tak mau. Maliki yaumiddin. Okey ya. Maliki yaumiddin. Pisahkan lam dan kaf tu. Jangan maliki dia seolah masuk lam ke dalam kaf Dia tidak ada sabdu, dia kata menambah sabdu tadi tu. Mungkin kita tak perasan ya. Maliki yaumiddin. Ini suara lin yang kata ada 4 suara lin dalam Fatihah tadi daripada ya yang baru di atas, waw sukun. Jangan baca yaw. Dia 1,5 harakat di situ. Middin. Pada kalimah ad-dini tu. Dal tu bersabdu. Dia sama macam ba tadi. Ya. Bagi huruf-huruf yang mempunyai sifat qalqalah dan dia dalam keadaan bersabdu, kita kena pegang kuat. Lama sikit. Bukanlah lama ini kena kuat sikit lah. Maliki yaumiddin. Middin. Ada bunyi. Kalau ba tu dia ada bunyi. Ini mana kita dah pegang dia kuat. Kenapa begitu? Huruf qalqalah ni dia berlaku kerana pautan huruf tu pada makhraj dia tu kuat. Itu yang menghasilkan lantunan tu. Jadi bila dia bersabdu lagi kuatlah pautan dia tu. Jadi dalam bacaan kita tu pegang lebih sedikit. Ya. Maliki yaumiddin. Baik, seterusnya kita tengok pada ayat yang ke-5. Iya. Di sini hati-hati ya. Iya. Kadang-kadang pada wa iya tu betul yang di awal tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia iya yang pertama tu dengan wa iya tu sama je bentuk bacaannya ya. Tekankan di situ pada ya yang bersabdu ya. Dua huruf yang bersabdu lain yang kita kena jaga ya. Dia bermaksud ada 2 suara huruf. Ya. Huruf yang pertama suara huruf yang pertama dalam keadaan sukun. Suara huruf yang kedua dalam keadaan berbaris. Contoh di situ menjadi ya yang bersabdu. Sebelum dia ada ya sukun dulu. Kita kena jelaskan dulu ya sukun tu. Baru dibariskan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada sin yang sukun tu juga pada ain yang warna biru tu yang sukun tu. Kanak ni mungkin huruf hamzah. Huruf hamzah yang sukun. Tak mau. Kanak dia kata kanak budu datang dari tengah kerongkong. Ini makhraj huruf ain. Kan tadi Imam Syafi'i pesan biar betul pada makhraj huruf. Kan? Jadi pada sin nas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dapat bunyi nas. Nasta'in.
Okey, di sini kena jaga antara yang saya bulatkan tu ta dengan ain kerana sta'in tu. Jangan disabdukan ain. Ya. Wa iyyaka nasta'in, ta'in. Mana ta terus pegang ain. Ya, pisahkan. Ta dengan ain tu tidak ada sabdu pada ain. Jadi ta dengan ain tu hukum dia mutaba'idain kabir kan? Dua-dua huruf berbaris dan kedudukan mereka berjauhan. Ya. Jadi tidak ada sebab untuk digabungkan dalam bacaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pisahkan. Ya. Ini bunyikan di ujung sini, ujung kerongkong. Jangan bawa ke dada pada ha yang sukun tu. Ya. Tak payah dibaca. Ihdinas. Tak ya. Ihdinas sirat. Ya. Okey, di sini kena jaga pada nun yang saya bulatkan tu. Jangan dibaca ihdino. Dia bunyi dino. Tak mau ihdina. Masih dalam na lagi ya. Pasal apa? No tu dia bunyi pasal kita gopoh nak ambil shot tu. Ihdinas sirah dia bunyi begitu. Tak Ihdinas sirah, ihdinas nas. Dah habis na baru masuk ke shot shot tu dapatkan sifat sofi dia dulu Ihdinas sirah baru dia baris siratal mustaqim. Pada huruf ta tebalkan. Jangan dia nipis, kalau nipis jadi ta. Ihdinas siratal mustaqim. Dia jadi tal. Tal. Pada lam yang kita tipiskan. Pada ta tu masih dalam sebutan tebal huruf dia tu. Ihdinas siratal mustaqim. Pada mus. Okey. Mim baris depan, sin sukun. Selepas kita bariskan mim baris depan, cepat-cepat tarik bibir. Mus. Jangan mus. Kalau mus, sin tu takut berbunyi sod. Mustaqim. Mustaqim. Pada huruf qaf yang berbaris bawah, tak payah ditekankan sangat. Ini dia bersifat orang kata pertengahan. Tak perlulah kita, mungkin kita ingat qaf tu huruf isti'la, maka kita tekankan lebih sangat. Contohnya macam ni lah. Ihdinas siratal mustaqim. Qim. Dia tak begitu bacaan dia. Dia qim. Tafkhim nisbi dia panggil. Tafkhim nisbi. Yang tu tebal itu agak pertengahan saja. Tidak berlebihan. Ihdinas siratal mustaqim. Hak tu saja. Okey. Sirah, dapatkan sofi dia dulu pada sod. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okey, di sini kita tengok pada ta, tebalkan. Jangan baca siratal ladzi. Ta yang ditebalkan. Bukan tal. Tal. Siratal ladzi zal. Dah dia datang hujung lidah, hujung gigi kan. Letakkan di situ. Siratal ladzi. Jangan lazi. Lazi itu di dalam. Dia di hujung lidah bunyi dia. Dengan hujung gigi kaki atas. Siratal ladzina an'am. Jangan an'am. Hamzah bagi atas, nun sukun an. An. Jangan jadi bunyi ain pula. An'am. Tak mau. Dia berikut dua-dua sekali. An'amta alaihim. Di sini juga kena jaga saya bulatkan tu. Ta dengan ain. Kalau kita tak jaga, ta alaihim. Ta masuk ke dalam ain. Seolah ain tu bersabdu pula bunyi dia. Contoh dia begini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ta'alaihim. Dia bersekali bunyi tu. Tak mau. Ta'alaihim. Ta'a. Jangan ta'a. Itu dah masuk dah tu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alai. Jangan alai. Alai. La dulu baru ambil yi. Untuk ni bacaan lin Alai. Ada 4 suara lin tadi tu. Ini salah satu lagi tempat dia.
Alaihim. Kalau baca alaihim, betul juga ya. Him boleh. Ya. Tapi yang eloknya him. Ya. Ha baris bawah bunyi dia hi. Itu mengarah istilah ini itmamun harokat dipanggil. Ya. Kita sempurnakan suara baris. Ya. Alaihim. Kemudian ghairil. Ghair pun boleh. Ada yang baca ghairil pun boleh. Ya. Dua-dua tu tidak mengubah makna. Ya, tu tak ada timbul masalah sangat. Ya. Ghairil pun boleh tidak mengubah makna. Yang eloknya ghairil ril bawakan ke bawah. Ghairil ghain tu maghdubi alaihim begitu bunyi dia. Ghairil maghdubi alaihim waladda. Jangan walad. Waw jadi wa, la jadi lo. Tak mau ya. Wa lah. Waladda. Jangan dibunyi walad do. Ada walad balik lagi ya. Seolah ada dal di depan dia tu. Ya. Dia wala dengan adha ni kalimah dia di situ. Jadi pisahkan. Jangan ada unsur-unsur suara dal selepas wala tu tadi. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, antara dha dengan lin ya. Selepas kita panjangkan dha tu pada alif mat tu 6 harakat kerana dia hukum dia mat lazim kalimi musaqal. Jadi yang musaqal tu bermaksud suara alif mat tu pegang lam yang bersabdu tu dulu. Ya. Kemudian baru dibariskan dia. Ya. Sentuh dulu lidah kita. Paling kurang pun hujung lidah kita sentuh di hujung gusi. Ya. Untuk menunjukkan sabdu pada lam tu. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey. Pada kalimah adha tu, dia ada istitolah di situ. Istitolah ni apa? Dia memanjang pada makhraj dot tu. Di mana makhraj dot? Bila kita nak ambil huruf dot, pastikan sepanjang sisi tepi lidah kita kiri dan kanan dikembangkan tekan ke geraham. Ya, geraham gigi atas dan tengah lidah kita ditekan ke langit-langit atas. Ya. Jadi dia ada bunyi dulu di situ. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, apa yang perlu kita jaga selain daripada tu suara-suara di hujung setiap ayat daripada ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Ya. Di mana di hujung-hujung itu adalah huruf mim dan huruf nun ya. Bila saya tak perasan. Dah lama ke tak dengar suara saya? Baru okey, alhamdulillah. Baik. Setiap dari ayat yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6 dan 7 surah Al-Fatihah ni di hujung-hujung ayat ni kalau kita perhatikan dia ada huruf mim ataupun huruf nun. Okey. Jadi apa yang perlu kita jaga tadi sebagai yang pertama ni suara ya mat setiap hujung ni ada suara ya mat di situ kan. Jadi ya mat ni jangan dibawa masuk bersekali dalam nun ataupun mim. Contoh ya masuk ke mim tadi macam basmalah tadi lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Dia bawa letak ya. Jadi pisahkan. Him. Okey. Yang nak disentuh sekarang ni ialah tentang suara di hujung. Huruf yang di hujung sekali itu. Sama ada mim atau nun. Ya. Bila kita mewakafkan ma'rif di sukun, suara mim atau suara nun hendaklah didengungkan sedikit aja. Jangan berlebihan. Contoh berlebihan ni macam ni.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Dia panjang dia tu dengung dia tu. Tidak dalam kitab Maurid Mauridul Zama'an dia kata haram bila dipanjangkan dengung di hujung-hujung Fatihah tu. Pada huruf mim ataupun huruf nun tu. Jadi sekadar izharkan saja dengung dia. Dijelaskan saja Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Itu saja. Tapi jangan dihilangkan terus pula. Kalau terasa hilang suara di hujung tu, ulang balik. Contohnya pada ayat yang terakhir. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Suara putus. Tak sempat nak ambil lin. Kalau begitu jadinya dalam solat terutamanya ulang balik. Paling tidak ambil daripada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada di ujung tu. Maka selesailah kita punya ni. Itu antara yang perlu kita jagalah yang kasar-kasarnya. Kalau yang kasar pun kita tak boleh jaga, mana yang halus lagi tu lagi payahlah. Itu antara yang sering berlaku dalam bacaan Fatihah. Tapi alhamdulillah bila kita dah mula bertalaki, kesalahan-kesalahan ni banyak dah diperbaiki itu yang bagusnya tu. Okey, setakat itu saja yang dapat kita kongsikan Mudah-mudahanlah dapatlah kita sedikit orang kata ilmu masa kita bertalaki nanti, sekurang-kurang benda-benda ni kita dah nampak jadi mudah untuk kita perbetulkan ataupun kita nak tambah baik lagi bacaan masa kita bertalaki nanti. Wallahu a'lam. Mudah-mudahanlah sikit sebanyak ilmu yang dapat kita kongsikan ni dah memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Jadi saya minta maaf lah sebenarnya malam ni punya ni kira kita buat secara mengejut Pasal petang tadi kita berkongsi ramai dengan kawan-kawan yang mengaji petang tadi. Kebetulan kawan kita tu Izwin, dia ada urusan. Jadi sebenarnya nak tunjukkan pada dia sedikit tadi. Jadi dah dicadangkan untuk ramai, itu yang kita jemputlah mana yang sempat Jadi kalau misalnya kata yang tak sempat ikut daripada mula, kalau kata nak diulang balik pun boleh Yang ini tak banyak pun slide dia. Boleh kata dalam setengah jam lebih kurang lah. Kita tengok tentang kelebihan suratul Fatihah kita ni. Ini penting sangat. Baiklah kita tangguh dulu teman kita ni insya-Allah. Kelas tajwid kita ini sebagai orang kata mungkin pembuka tirai lah untuk musim yang berikut dia. Saya tak tahu kelas tajwid kali ni musim yang ke-4 ke ke-5 atau yang ke-6 Saya tak dapat nak ini. Tapi apapun begitulah, kita akan terus berterusan untuk kita berkongsi dalam ilmu tajwid melalui Maya lah buat masa ni. Jadi insyaAllah kalau dah bermula esok kelas tajwid, saya akan maklumkanlah pada yang berminat. Dah adalah yang dah bagi nama, mereka nak ikut. Tak ada masalah. Nanti saya akan buatkan satu grup untuk kita tumpukan pada pengajian tajwid kita pula selain daripada bertalaki. Baiklah, kita tangguh dulu teman kita ni dengan doa insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته